sama ibadah, mana yang lebih aula? Ibadat sama ibadat, kena pilih satu. Kita buat kerja, buat dua benda, boleh jadi? Tak boleh jadi. Buat dua benda dalam satu masa. Sama juga kita masuk tandas. Kita masuk tandas, kita buang air besar, kita baca peko. Boleh tak? Boleh. Tapi kesihatan kita akan terjejas. Boleh, tapi kesihatan akan terjejas. Tuan-tuan akan cepat kena wasil. Betul? Jika sekiranya tuan baca surah khabar dalam masa yang sama masuk tanda. Sebab tuan-tuan dah guna tenaga dua. Satu tenaga untuk baca melihat, satu lagi tenaga untuk menolak keluar. Bila kurang tenaga, dia akan terjadi wasil. Tak percaya? Balik. Tak sebulan, 2 bulan. Tak 2 bulan, setahun. Kalau tak kena, mati dulu. Maknanya selamat. Baik. Jadi dalam satu masa, dia tak boleh dua benda. Tak boleh dua perkara. Itu tadi. Baik. Maka tanda cinta kepada Al-Quran ialah cinta kepada Al-Quran ialah cinta kepada Allah. Cinta Al-Quran adalah cinta Nabi. Kalau cinta kepada Al-Quran, maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi adalah cinta sunnah. Tak dapat tidak akan berlaku demikian. Dan cinta sunnah adalah cinta akhirat. Cinta akhirat benci dunia. Cinta akhirat dia akan benci kepada dunia. Itu juga dia tak boleh dua sekali. Orang kata cinta dunia cinta. Cinta dan akhirat cinta dia tak boleh jadi. Dia tak boleh dua-dua. Sebab dunia ini kita mengambil untuk jalan menuju ke akhirat. Yang cinta itu adalah akhirat. Baik. Dan dia hanya mengambil untuk sekadar bekal akhirat. Ambil dunia itu hanya sekadar bekal akhirat. Kita hidup makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau orang kafir hidup untuk makan. Kita orang Islam makan untuk hidup dan untuk meneruskan ibadah. Abu Hasan Al-Zanjani berkata, pokok ibadah itu pada 3 tiang: mata, hati dan lisan. Mata mengambil ibadah, hati berfikir, dan lisan derhaka. Dengan lisan berkata dengan jujur. Baik. Jadi mata mengambil ibarat, tadilah mengambil ibarat. Sibuk dengan handset itu, dengan keadaan majlis ilmu masih melihat handset. Kita ambil ibarat macam tadi saya kata. Berapa kali kita baca Al-Quran berbanding kita membaca mesej. Berapa kali kita membuka Al-Quran dengan kita membuka handset. Handset sekarang canggih. Kita boleh download Al-Quran. Kan? Canggih. Pergi solat Jumaat, tak payah bawa Al-Quran, bawa handset dia. Silentkan dia, buka. Tak apalah, tolak mana-mana pun Al-Quran. Tolak ya. Kan? Baca Al-Quran dalam handset. Tak salah pun. Tak salah. Kita baca dia. Mudah-mudahan orang lain yang anak-anak muda yang guna handset canggih ini, dia melihat senang rupanya, maka dia boleh buat. Satu hari nanti masjid tak ada Al-Quran. Masjid hanya sediakan handset, masing-masing handset. Masalah juga. Tetapi nak katakan kecanggihan itu kita guna untuk ke arah kebaikan, tidak menjadi masalah yang demikian. Jadi masa mengambil ibarat, tengok yang ini, tengok yang ini. Ulama mengatakan kita dalam sehari sepatutnya kita membaca 100 ayat Al-Quran. 100 ayat Al-Quran. Dia tak sebut ayat mana, ayat surah Baqarah, surah Imran, tak sebut. Tapi sebut hanya 100 ayat Al-Quran. Jadi paling mudah macam mana?
Ya? Ayat lazim. Betul. Paling mudah. Kita baca ayat yang kita ingat. Surah yang kita ingat. Baca ayat lazim. Nak baca Al-Duha panjang. Nak baca surah At-Takatsur tak berapa pendek. Baca surah Al-Ikhlas. Berapa ayat surah Al-Ikhlas? 5 ayat kan? Baru ada pusing tak pernah baca surah Al-Ikhlas. Mana dia setiap kali solat dia baca surah-surah panjang belakang. Alhamdulillah. Berapa ayat ya? Saya betul kan? 5 ayat kan? 5 5 ayat. Saya nak uji. 5 ayat. Jadi 5 ayat kita nak cukupkan 100 berapa kali? 20. 5 kali 2 10. Jadi 100. 5 kali 2 10. Cukup kan? Ambil pagi 5 kali, tengah hari 5 kali, petang 5 kali, maghrib 5 kali, isyak 5 kali. Cukup 100. Betul. Jadi tak dikira je. Dikira. Sahabat bila dia baca surah Al-Ikhlas di dalam sembahyang setiap kali selepas baca surah Fatihah, maka bila perkara ini didengar oleh Nabi tanya kenapa. Dia kata dia nak baca 1/3 Al-Quran, 10 juzuk Al-Quran tak mampu katanya. Maka dia kata saya baca surah Al-Ikhlas. Sebab surah Al-Ikhlas daripada 1 hingga 5 dia merangkumi 10 juzuk Al-Quran. Macam-macam. Sebab tu ramai baca Al-Ikhlas. Lebih nafsu. Kan, okay, baik. Tak buat janji ada bacaan, tidak menjadi masalah. Cuma Nabi tuntut kalau dalam sembahyang subuh, Nabi tuntut bacaan panjang. Bacaan panjang. Cuma kita lihat tempat kita ni hari Jumaat, subuh Jumaat kan, Nabi tuntut bacaan panjang. Cuma kita lihat suasana kita hari ini, waktu subuh yang baca panjang kekangan kerja kan. Jadi ikut tengok keadaan tempat. Bila kerja maka pendek sana. Jika cuti maka bacalah panjang. Itu sunnah. Tidak menjadi masalah. Kalau meninggal, kalau buat lebih tak pahalanya. Baik. Jadi mata mengambil ibarat kita melihat itu, melihat ini, melihat itu, melihat ini. Kita membaca kepada sirah bagaimana Allah memberi kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kita mengambil ibarat itu. Dan hati berfikir. Hati kita ni, hati kita dia, apa-apa perbuatan kita mesti datang daripada hati. Sebab itulah hati kita ni kena letak di atas nafsu. Barulah hati kontrol, barulah nafsu itu terdidik. Kita nak selamat, kita kena didik nafsu. Itu jadi masalah bagi orang-orang yang meninggalkan ibadat kepada Allah. Maka sampai ke bila dia akan gagal untuk mendidik nafsu mereka. Baik. Dan lisan berkata dengan jujur, bertasbih dan berzikir. Seperti dalam berfirman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak di waktu pagi dan petang. Lidah itu digunakan untuk bercakap pada benda yang jujur. Yang tak jujur, stop. Kan, berhenti, diam. Dalam kitab Bahrun Nazim menyebut bahawa kita tidak terlibat jika sekiranya kita ni tak terlibat langsung dengan urusan nak memfitnah seseorang. Mana tak terlibat, kita hanya mendengar. Kita mendengar sahaja, kita mengata ya, maka kita sama dengan orang yang merancang. Ya, kita dengar, ya, betul ke semua sama. Jadi bila dalam keadaan demikian dia ajar, bila
dengar orang kata demikian, maka kita angkat punggung. Orang tahu duduk tempat lain. Kalau kita rasa nak pergi, dah tahu benda ni, nak beritahu kepada orang lain, maka duduk itu lebih diam. Maknanya kita tak pergi sebarkan perkara tersebut. Duduk, tak payah pergi sebarkan. Dan mendengar mengiyakan sama dengan orang yang merancang, apatah lagi yang pergi menyebar, apatah lagi yang pergi menghasut orang supaya percaya dan sebagainya. Lagi langsung. Demikian. Baik. Jadi